saya besarkan dia semua sampai payah universiti. Sampai dah bekerja, semua dah beli kereta, dah beli rumah. Kenapa payah dia buat macam ni? Apa kesalahan dia? Kasih bapa dibawa ke hujung dunia. Kasih ibu dibawa hingga ke syurga. Tapi kadang-kadang kasih diorang ni tak dihargai. Di penghujung usia mereka ni, mereka cuma perlukan perhatian dan kasih sayang itu je. Sama seperti perhatian dan kasih sayang yang mereka berikan kepada anak-anak mereka. Tapi malangnya tak semua yang bernasib baik. Jom bersama dengan saya di dalam ihsan kita, kita melihat keperitan warga emas yang terpinggir ini. Assalamualaikum. Pakcik, sini pakcik duduk seorang? Duduk seorang je. Anak-anak pakcik mana? Ada orang ada rumah masing-masing lah. Tapi masa pakcik ni seorang yang tak datang tengoklah anak-anak saya. Saya masuk wad tak bertahan, saya sakit lah dia. Habis saya dah sihat, dia bagi tahu pihak keluarga saya. Dia kata ayah dah sihat, jemput bawa balik. Habis sampai 3 hari dia orang tak ada jemput saya. Habis doktor keluar, dia kata saya tak balik. Pasal beg tu jantung dia orang nak pakai, kali jam. Tanya dengan pakcik tu, mana dia nak pergi? Pakcik mana nak pergi? Nak balik lah. Balik mana? Saya kata saya nak balik seorang dengan pakcik. Mana boleh? Umur pakcik dah banyak, 80 lebih. Doktor ambil pen pegang kat kepala dia. Kalau hantar pakcik pergi rumah tu, nak lah. Saya kata tak. So, pakcik tak ada pilihan? Tak, betul. Tak ada pilihan. Pakcik nak tak kalau saya bawa pakcik satu tempat ni, dia boleh jaga pakcik makan minum. Kerana pun ada kawan-kawan pakcik boleh bergaul ke apa, sebab sini kalau pakcik sini seorang tak ada orang jaga. Bahaya kalau apa-apa jadi. Ya, betul. Pakcik InsyaAllah. nak pergi sana tak, solat pun senang. InsyaAllah saya ikutlah. Sebab apa? Contohnya masa saya tinggal seorang ni, apa-apa berlaku saya tak tahu. Orang tak tahu kan. Sakit pening ke apa-apa ke, tak tahu. Meninggal dalam tidur ke. Tak tahu. Yalah. Saya setujulah. Okay. Macam orang nak jaga saya kan. Astagfirullahaladzim. Lagi usia saya pun dah banyak. Dah 80 lebih dah. Kena ada orang jaga, tak boleh seorang. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya setuju lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik. Ni, sekejap. Assalamualaikum. Cik. Saya yang kau pakcik tadi tu. Oh, ya. Tadi Idris, ya. Ni Pak Saad lah. Ni Pak Saad. Allahu Akbar. Selamat datang di Persatuan Mahmudah. Alhamdulillah. InsyaAllah, Cik. Baik duduk tempat. InsyaAllah. Cik Sazali, Saya boleh ceritakan sikit tak tentang sejarah penubuhan pusat jagaan itu sendiri. Pusat Jagaan Mahmudah Malaysia ditebukan 1 hari bulan Januari 2016. Pada asalnya kami ini berasal daripada Pusat Jagaan Nur Hasanah. Kami sebagai sukarelawan di situ. Berana dia juga sukarelawan Hospital Kajang. Jadi apabila kami tengok keperluan begitu ramai terbiar di hospital, pesakit-pesakit tak dituntut oleh waris sendiri. Terutama sekali orang Islam. Tak dituntut apabila doktor nak discharge tak ada tempat. Di mana begitu kami terpaksa cari penyelesaian. Kerjasama dengan JKM dan juga Zakat Selangor. Kami cari tempat untuk tebukan sebuah pusat. Iaitu kami tebukan sebagai Persatuan Kebajikan Mahmudah dahulu. NGO kami. Di situ cawangan kami yang pertama adalah Pusat Jagaan Mahmudah Malaysia. Iaitu tahun 2016. Dahulunya tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, jarang kita jumpa rumah orang kebajikan ni, rumah orang tua-tua ni. Tapi semenjak tahun 2000 ni, statistik makin meningkat. Mungkin kerana kehidupan ataupun masing-masing punya kehendak atau apa untuk anak-anak. Tapi kebanyakannya dekat tahun 2000 ke atas, 2015 ke atas ni makin banyak pertumbuhan rumah-rumah orang-orang tua. Dulu bapa kita berjaga 5 orang, 10 orang. Tapi mengapa anak kita sekarang sampai 10 orang tak boleh jaga bapa, mak, apa seorang? Itu masalahnya.
macam cakap mungkin sosial ataupun kehidupan masa sekarang. Mungkin diorang setakat mak bapak apa yang ada. Kan? Sekarang ni memang pergi mana-mana dalam Malaysia ni, dalam setempat mungkin Kajang, Kuala Lumpur, negeri Johor ke apa ke, dulu kita jarang nak tahu mana rumah orang tua. Tapi sekarang ni satu tempat ada 5, 6, kadang 10 pun ada satu tempat. Punya banyaknya yang ibu bapa yang terpinggir ni. Jadi institusi kekeluargaan ni dulu lebih kuat daripada sekarang. Sekarang macam lemah. Ya, betul. Itu saya setuju. Puan, maaf kalau saya bertanya. Ya. Macam mana Puan boleh ada kat sini? Saya berada di sini di atas kehendak saya sendiri. Saya duduk di Hospital Sungai Buloh selama 5 bulan setengah. Saya mengidap penyakit brain tumor. City operation. Mata kanan tidak nampak. Sebab dia dah menutup urat saraf mata. Ya Allah je tahu ke mana. Duduk hospital pun seorang. Kemudian apabila doktor kata saya boleh balik, saya terfikir saya nak balik mana. Waktu tu saya dah berpisah dengan suami. Kemudian doktor kata, kenapa dia? Boleh tak tolong carikan saya satu rumah kebajikan untuk saya? Kenapa bagi? Saya tak nak misahkan adik-adik saya. Dia pun kata, okey, saya akan tolong carikan. Dan saya pun dihantar di sini lah. Alhamdulillah kerana di sebalik kesedihan ini masih ada insan-insan berhati mulia yang ingin menjaga mereka, mengambil berat tentang mereka, memberi perhatian kepada mereka. Jom bersama dengan saya kita lihat rutin harian mereka. Jom Pakcik. Okey, pertama sekali kami sediakan program lebih kerohanian. Pertama sekali kita jaga solat, kelas agama, fardu ain dan sebagainya. Yang kedua, pusat jagaan ini satu-satunya mungkin cara Islamik. Kita buat tahajud. Jadi boleh katakan semua penghuni yang ada di sini terlibat turun padang untuk buat kerjakan solat tahajud. Khususnya dia akan kerjakan solat subuh berjemaah, kuliah subuh. Lepas tu dia orang akan pergi ke selepas sarapan pagi pukul 8 terus masuk ke kelas VCO. Kelas VCO dia akan menjalankan selama 2 jam. Dia dijalankan oleh staff nurse kami sendiri, full time dekat sini. Selepas tu baru dia dimasuk ke kelas fardu ain 10 sampai 12. Selepas pukul 12 dia orang makan lunch. Lepas makan tengah hari terus masuk ke surau 12.45 untuk kerjakan solat zuhur berjemaah. Lepas tu rutin dia harian dia macam biasa. Minum pukul 3 petang, minum petang. Lepas tu break sekejap. Lepas tu masuk solat asar berjemaah. Lepas tu break sekejap, makan malam pukul 6 petang. Lepas tu break maghrib. Lepas tu tunggu sampai isyak dekat surau. Selepas tu mereka akan keluar selepas solat isyak, akan tengok TV sekejap. Ada yang berehat, ada yang masuk kelas agama, mengaji dan sebagainya. Okay. Itu rutin harian. Sekiranya ada program daripada luar macam pelajar-pelajar datang, mereka akan adakan program-program aktiviti seperti gotong royong bersama penghuni, sukan mereka dalam indoor game dan sebagainya bersama penghuni. Pakcik datang ke sini tidak ada siapa-siapa pun menyuruh ataupun anak cucu semuanya tidak marah, tidak apa, cuma adalah sikit-sikit katakan atuk ni bikin malu kat adik semua. Macam seperti adik ni tak boleh menjaga atuk. Itu je. Tapi saya menjawab, bukan begitu. Tidak ada orang yang boleh menolong atuk naik ke tingkat 6 di hospital sana. Kalau datang ke sini, boleh diuruskan oleh mudah. Itu. Kalau di rumah tu susah untuk... Susah. Dia orang pun ada urusan dia orang sendiri. Suami dia bekerja daripada pagi sampai malam. Jadi tidak ada waktu untuk kita. Lebih baik kita cari jalan sendiri. Jangan menyusahkan orang.
Pakcik ada berjumpa dengan anak-anak semua dah? Hari semalam 5 orang datang. Okey, alhamdulillah. Pakcik, cik minum Okey. Mengikut statistik, 98% masalah tentang warga emas yang terbiar ini adalah kerana keluarga mereka yang telah abaikan mereka dan lepaskan tanggungjawab menjaga mereka. Pada saya ini adalah masalah yang sangat kronik yang harus diambil berat oleh pihak yang bertanggungjawab. Kalau nak tahu lebih lanjut tentang masalah ini, teruskan bersama dengan saya. Kalau pada saya, kalau yang ada anak-anak tu, baiklah bela. Macam mana dia orang bela kita kan, daripada kecil sampai besar. Sampai kita pun dah ada kerjaya sendiri, dah berkeluarga. Rasanya tak patutlah tinggal dekat rumah orang tua-tua. Kalau boleh jagalah mak bapak kita daripada sekarang ni lah. Sementara dia orang tengah hidup ni kan. Besok bila dah tak ada, besok kita tak boleh nak buat apa dah lah. Nak menangis ke, nak menyesal ke, orang kata itu antara kita dengan Allah lah pula besok. Besok kita pula dah jadi mak. Besok anak kita buat balik dekat pada kita. Kita akan teringat balik lah macam mana kita buatkan mak kita ke besok. Kita nak menangis pun masa tu dah no point lah. Pada tahun 2016 bulan 4, saya terima panggilan pukul 2 pagi oleh staf saya sendiri. Mengatakan ada seorang pakcik berdiri di hadapan pintu kami. Saya datang bersama polis, Balai Polis Menyih untuk ambil statement sebelum kita masuk ke dalam rumah. Bila kita tanya, pakcik kata orang Bangi. Anak saya tinggalkan di sini, dia kata sebentar nanti akan datang ambil. Kami pun tunggu sampai pukul 4, tak ada pun siapa datang ambil. Kami masukkan dalam tu, besok pagi saya terus bawa pakcik ke rumah. Memang rumah tu memang rumah pakcik tu betul, tapi anak dia tak nak buka pintu, enggan menjawab salam kami. Akhirnya saya tinggalkan satu nota. Dalam tempoh 2 jam kalau tak jumpa kami, saya akan ambil tindakan sewajarnya. Alhamdulillah anak dia telefon saya. Kurang setengah jam dia dah telefon saya. Dia kata dia nak jumpa saya seorang. Apabila saya jumpa anak dia, dia kata dia seorang bankruptcy. Harta yang miliki semua harta ayah dia, tapi dah tukar nama isteri dia. Isteri dia bagi syarat, jadi sekiranya awak nak jaga ayah awak, sila tinggalkan rumah ni, harta benda saya. Bila dia bagi syarat macam tu, terpaksa dia memilih harta. Dia tinggalkan ayah dia dengan cara, dengan pendek. Dia tinggalkan di hadapan pintu kami. Akhirnya pakcik tu duduk sini 2 minggu, meninggal di Hospital Kajang. Kami hubungi anak dia enggan kerjasama. Selepas 2 bulan Hospital Kajang pula hubungi saya. Katakan ada seorang pesakit kurang 50 tahun, boleh terima tak? Saya kata boleh terima. Apabila sampai ke sini, saya tengok anak dia sendiri. Anak dia sendiri? Anak dia sendiri jadi pesakit kami. Stroke. Itu kisah-kisah yang, salah satu kisah lah yang pernah berlaku di sini. Jadi banyak lagi lah yang ada dekat sini, 95% dibuang oleh waris. Apabila mereka hilang keupayaan, tak mampu menguruskan diri, terpaksa kena guna pampers, kaki bakalan potong, dialisis dan sebagainya, mereka akhirnya putuskan tak nak ambil tahu, tinggalkan di hospital ataupun di depan pintu kami lagi. Tengah-tengah malam macam ni. Ada pernah sekali di hadapan kami, tempat kami, ditinggalkan bapak dia tinggalkan dalam plastik sampah pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi si letakkan plastik sampah depan tu, ditinggalkan bapak dia tu. Tinggal bapak dalam plastik sampah. Hujan ni nyanyai. So kami pun keluar, buka ada pakcik orang tu tengah menggigil sejuk. Kenapa pakcik macam ni? Kata anak hantar. Anak mana? Anak pergi beli rokok. Pukul 3 pagi. Bayangkanlah anak beli rokok pukul 3 pagi. Tinggal bapak dia gitu. Anak dia tipu bapak dia. Anak tipu bapak dia. Tak kesian ke bapak tu? Kan nak katakan memang banyak. Ada yang dah sampai sini, anak pun buat tak tahu. Dah meninggal pukul 6 pagi, telefon mak anak, tolonglah ambil jenazah bapak. Tak nak sampai pukul 6 petang. Tak sampai-sampai. Padahal duduk syalam ni. Tak sampai-sampai. So, kesudahannya kami nak uruskan. Ada yang macam dia orang tak ambil tahu langsung. Tak ambil tahu. Kalau meninggal 3 tahun lah seorang-seorang sini. Kami lah sebagai kami yang orang ni pekerja ni sebagai anak dia. Bagi makan, kasih sayang. Itulah kupasan saya tentang emas yang sudah tidak bernilai lagi. Mereka ni cuma mahukan kasih sayang dan perhatian daripada keluarga mereka itu saja. Takkan itu pun tak boleh nak bagi. Teruskan menonton bersama dengan saya.
terlalu sibuk dengan kerja. So balik-balik mereka macam rasa benda tu beban kepada mereka untuk macam ibu bapa kan bila tua kan dia jadi agak manja, agak nak kena ada spend time untuk mereka. Dia boleh besarkan kita dalam pelbagai cara, walaupun nak kena cari duit susah senang, dia still nak jaga kita sampai kita berjaya. So tak patut buat bapa macam tu. Jaga mak bapak tu walaupun kita ni tak ada duit sangat, jaga dia macam mana dia pernah jaga kita masa kecil. Bagi layanan baik kat dia selagi dia masih ada ni, kita jaga dia. Pakcik, Ya. anak pakcik ada datang melawat pakcik kat sini? Buat masa ini tak ada lagi datang sini. Dia ada cerita sama saya, boleh ke dia datang sini? Saya kata boleh, tak ada apa salah. Semenjak tu tak ada pun dia datang. Dan saya tak bertelefon juga dengan dia. Telefonnya pun dia dah tukar nombor lah. Tak dapat lagi dia nak berhubung dengan dia kan. Sampai sekarang anak saya tu nama dia Syaiful. Saya minta Syaiful tu datanglah sini jumpa ayah di sini kan. Sekurang-kurangnya datang menziarah kita di sini kan. Sementara ayah ada umur kita lagi kan. Saya bermahal kepada anak-anak saya supaya datanglah berjumpalah walaupun sekejap. Untuk anak saya yang pernah saya jaga dan juga untuk adik-adik saya. Datanglah untuk jumpa dengan saya di sini. Saya rindu dengan semua keadaan masa kita bersama daripada kecil sampai besar. Apabila saya dah susah, sakit, semua tinggalkan saya. Wang bukan segala-galanya. Kebahagiaan saya keluarga dan satu-satunya. Anak saya belajar kat Universiti di Terengganu. Sebulan 2 kali saya pergi. Pagi lepas subuh saya pergi. Kadang isteri saya tak nak pergi. Dia kata letih lah. Saya pergi seorang-seorang saya. Saya kenalkan anak saya tu. Yang bossu perempuan. Sampai masa saya datang sini dia tak tahu. Tak datang tengok saya. Dia tak kenal. Bukan saya nak ungkit pula kan. Saya besarkan dia semua sampai PAI Universiti. Sampai dah bekerja, semua dah beli kereta, dah beli rumah. Kenapa ayah dia buat macam ni? Apa kesalahan ni? Itulah saya, tak apalah, saya pun pergi kat surau. Orang surau dia kata, sabarlah Pak Haji. Dia kata, itu Pak Haji saya pun belum tahu lagi. Dia kata, saya bagi yang terbaik untuk dia orang. Macam Cik Suhaimi punya pendapat rasa kan, apa yang sebenarnya perlu penyelesaian yang perlu kita buat seterusnya sekarang ni? Dia sepatutnya benda ni dari sekolah lagi. Kita ada civic, ada moral, itu yang kita tekankan tentang pendidikan. Itu kita tekankan. Dah lepas tak boleh dah. Ada masa sekolah kerajaan kena main peranan. Ya, kerajaan kena main peranan. Masa sekolah adakan civic, moral, kelas-kelas civic moral lah. Kelas-kelas keagamaan, masing-masing agama Islam ke Buddha ke Kristian ke menekankan tentang kekeluargaan. Mudah-mudahan kita sentiasa bersolat hajat untuk anak-anak pakcik-pakcik, makcik-makcik ada di sini supaya balik ke pangkal jalan. Mereka boleh terima semula. Jadi yang kami sangat sedih pada bulan puasa, menjelang malam raya. Jadi pakcik-pakcik ni akan bawa beg, mereka akan tunggu depan pintu kami, mereka akan tunggu anak-anak mereka datang ambil. Oh ya. Akhirnya hampa, tak ada pun siapa datang sambut. Datang jenguk pun tidak. Itu yang kami sangat sedih. Tiap tahun menjelang raya, kami memang sangat sedih. Sedih kan memang. Memang sedih sangat. Mereka mau berharap sangat balik ke pangkuan keluarga, nak beraya bersama anak-anak. Akhirnya mereka hampa. Tiap-tiap tahun mereka akan tunggu menanti. 10-20 tahun sebelum ni, pusat jagaan mungkin ada 1, 2 saja. Tapi sekarang ni jumlahnya dah bertambah dan setiap tahun dia bertambah. Jadi kita lihat trend masalah ni tidak akan selesai selagi
kerajaan tidak ambil tindakan. Dan pada pendapat saya percaya cara-caranya yang saya nampak adalah kerajaan perlu tekankan subjek ini dalam pendidikan agama dan juga pendidikan moral di sekolah-sekolah. Jadi pada saya, kita perlu memberi bantuan kepada NGO ini, terutamanya dari segi keuangan, supaya mereka dapat terus membantu mereka yang kurang bernasib baik ini. Kerana tanpa bantuan mereka pasti tidak akan dapat melakukan kerja mulia ini. Pernah tak kita terfikir di mana kita akan berada di penghujung usia kita? Hargai dan sayangilah kedua ibu bapa kita selagi mereka masih ada. Kerana sesal kemudian tak ada gunanya. Ingat, syurga di bawah tapak kaki ibu. Teruskan menonton ihsan kita di minggu hadapan bersama dengan saya. Kak, tolong ambil gambar kita, Kak.